Persatuan Pembangunan Insan. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan berkenaan dengan satu peristiwa yang sangat-sangat rapat dengan umat Islam, iaitu peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Okey, Isra' ini adalah perjalanan Nabi daripada kota Mekah ke Masjidil Aqsa menaiki Buraq. Manakala peristiwa Mi'raj ini adalah keberangkatan Nabi daripada Palestin, iaitu Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bilakah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini? Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab tahun ke-12 kenabian 622 Masihi, dan juga 1 tahun sebelum penghijrahan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dikatakan pada tahun Isra' dan Mi'raj ini berlaku, Nabi mengalami beberapa peristiwa dan juga insiden yang menyebabkan Nabi terasa sangatlah duka cita. Nabi rasa tersangatlah sedih, di mana Nabi kehilangan dua orang insan yang tercinta, iaitu Abu Talib, bapa saudaranya, dan juga isterinya, iaitu Sayyidatina Khadijah. Ini menyebabkan Nabi rasa sangat sedih. Allah memerintahkan Nabi untuk diperjalankan daripada kota Mekah hinggalah ke Sidratul Muntaha. Jadi sepanjang perjalanan Nabi daripada Palestin, itu Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, Nabi bertemu dengan pelbagai perkara yang kita sendiri pun tidak boleh fikir menggunakan akal logik, tapi kita boleh beriman dengan peristiwa tersebut. Antaranya, Nabi sempat melihat syurga, Nabi sempat melihat neraka, di mana ada berbagai-bagai manusia yang sedang menjalani hukumannya. Antaranya ada manusia yang memikul bebanan yang tidak mampu dipikul olehnya. Jadi Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, mengapakah manusia tersebut dihukum sebegitu? Jadi malaikat Jibril cakap, orang yang sebegini dihukum kerana sewaktu hidup di dunia dulu dia tidak mampu memikul amanah, akan tetapi dia meminta lagi amanah untuk dipikul. Jadi itulah hukumannya. Okey, itu dari sudut syurga dan juga neraka. Tapi ada satu peristiwa yang sangat-sangat orang cakap peak, ataupun the main topik is di mana Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan solat 50 waktu, satu hari satu malam. Dan berlakulah beberapa peristiwa. Nabi berjumpa dengan Nabi Musa untuk meminta nasihat, sehingga kan daripada 50 waktu solat itu Allah kurangkan kepada 5 waktu tanpa mengurangkan pahala 50 waktu berkenaan. Jadi itu merupakan peak tujuan utama Isra' dan juga Mi'raj ini. Jadi kita sebagai umat Islam mendengar peristiwa ini di sepanjang bulan Rajab. Kita selalu dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Jadi kita ni sebagai umat yang mencintai Rasulullah SAW, kita kena mengambil intipati atau pengajaran yang kita boleh ambil sepanjang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Yang pertama, kita sebagai umat Islam kena percaya dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Kerana apa? Peristiwa ini sudah termaktub di dalam Al-Quran, seperti dalam surah Isra' ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad, daripada kota Mekah ke Palestin yang berkah di sekelilingnya, untuk memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya
Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu yang pertama, pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, manusia, kita sebagai umat Islam hendaklah menolak golongan yang hanya berpegang kepada akal fikiran semata-mata, dengan menafikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kerana apa? Kita sebagai umat Islam, kita kena berfikir menggunakan logik dan juga iman kita, kan? Logical thinking and our faith sendiri, itu adalah konteks sebenar dalam Islam. Jika kita pakai logik saja, kita pakai akal saja, itu yang menyebabkan adanya ideologi yang di luar daripada empat sumber rujukan, iaitu Al-Quran, hadis, ijtima' ulama dan juga qiyas. Itu yang menyebabkan ada golongan yang menggunakan akal fikirannya untuk menentukan hukum-hukum hakam itu sendiri. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga yang kita peroleh, kita sebagai umat Islam perlulah ambil berat tentang ibadah solat itu sendiri. Kerana apa? Ibadah solat ini merupakan satu ibadah yang sangat teristimewa. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW terima perintah itu directly. Semasa mengerjakan Isra' dan Mi'raj ini, Nabi dapat perintah sendiri untuk mengerjakan solat 5 waktu. Jadi kita sebagai umat Islam yang cintakan Nabi, kita kena sambut baik, kita kena ambil berat benda tu. Dan tidak lupa juga kita kena ambil berat terhadap keluarga kita juga, kan? Sebab kita nak masuk syurga nanti bukan untuk kita seorang saja, kita nak masuk syurga dengan kawan-kawan, dengan keluarga lain. So makna kata kita sebagai umat Islam kena mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk ambil berat tentang solat 5 waktu ini. Jadi insya-Allah mungkin itu saja sekadar perkongsian pada hari ini, insya-Allah. Jadi bagi menutup perkongsian ini, saya nak sampaikan serangkap pantun yang berbunyi: pohon selasih di tepi perigi, sungguh cantik di waktu pagi, mukjizat Nabi, ayuh kita sama-sama hayati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.